Baiklah, untuk hari ini kita akan membincangkan aspek golongan kata dalam standard pembelajaran 5.2.1, memahami dan menggunakan golongan kata dalam pelbagai laras bahasa dengan betul mengikut konteks. Terdapat 4 jenis golongan kata iaitu kata nama, kata kerja, kata tugas dan kata adjektif. Kata nama terdiri daripada 4 bahagian yang utama iaitu kata nama am, kata nama khas, kata nama terbitan dan kata ganti nama. Kata nama am digunakan untuk menyebut nama benda, haiwan, manusia dan tempat secara umum. Di sini murid-murid boleh lihat antara contoh kata nama am yang telah diberikan dan sebagai peringatan kepada murid-murid, kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali pada awal ayat. Kata nama khas pula digunakan untuk menyatakan nama benda, haiwan, manusia dan tempat yang tertentu. Huruf pertama kata nama khas mesti dieja dengan huruf besar. Contohnya di sini cikgu dah bagi. Contohnya awak tengok pada kata nama khas haiwan. Haiwan ni macam kalau kucing kita namakan sebagai si comel. Jadi si comel tu perlu ditulis dengan huruf besar sebab dia kata nama khas. Begitu juga dengan nama tempat. Nama tempat perlu ditulis dengan huruf besar. Contohnya Pasir Mas, Kelantan. Jadi itu merupakan nama tempat dan nama khas. Sekali lagi cikgu ingatkan hurufnya mestilah dieja dengan huruf besar. Seterusnya kita lihat kata nama terbitan. Kata nama terbitan terbentuk daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata sendi nama dan kata hubung dengan diberi imbuhan seperti pen, an ataupun ke-an, pen-an, imbuhan per-an dan sebagainya. Dengan kata ringkasnya, kata nama terbitan ni adalah kata dasar kita masukkan imbuhan. Jadi dia akan jadi sebagai kata nama terbitan. Contoh di sini cikgu dah sediakan. Kita lihat kata nama berita. Okey, kata dasarnya ialah berita. Tetapi kita dah masukkan imbuhan di situ, dia akan jadi pemberita. Jadi imbuhan yang digunakan ialah imbuhan pem. Jadi pemberita. Begitu juga dengan kata kerja, kata dasarnya ialah baca. Jadi kita boleh letakkan imbuhan mem di depan, kita jadi membaca. Kalau kita letak imbuhan pem, dia akan jadi pembaca. Sama juga kalau kita letak imbuhan pem-an, ia akan jadi pembacaan. Okey? Jadi itu adalah antara contoh kata nama terbitan. Sekali lagi cikgu ingatkan, kalau kata dasar itu diletakkan imbuhan, maka kita kenali dia sebagai kata nama terbitan. Bahagian kata nama yang terakhir ialah kata ganti nama. Kata ganti nama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama. Kata ganti nama terbahagi kepada beberapa golongan iaitu kata ganti nama diri. Jadi dalam kata ganti nama diri ni ada kata ganti nama diri pertama, kedua, ketiga. Okey, contoh kata ganti nama diri pertama, saya, hamba, Patik. Okey, kata ganti nama kedua, awak, kamu, anda. Dan kata ganti nama ketiga ialah mereka, beliau, dia ataupun baginda. Baiklah, seterusnya kata ganti nama tunjuk. Okey, kata ganti nama tunjuk ni digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat ataupun sesuatu yang jauh. Contohnya itu dan ini.
Seterusnya, kata ganti nama tempat. Sama juga tempat yang dekat, ada tempat yang jauh dan ada tempat yang tak berapa jauh lah. Alright, jadi contoh penggunaannya adalah ialah sini, sana, situ. Seterusnya, kata ganti nama tanya. Penggunaannya adalah untuk benda, untuk manusia, untuk menanyakan jumlah pertanyaan. Okey, contohnya macam siapa nama awak, bilakah awak sampai, okey, apakah yang berlaku. Jadi itu adalah antara contoh kata ganti nama tanya. Seterusnya, kata ganti nama tak tentu digunakan untuk menggantikan benda, manusia, masa, tempat atau hal yang tidak khusus. Kata ganti nama tak tentu ni terbentuk dengan pengulangan kata ganti nama tanya. Contohnya apa-apa, siapa-siapa, bila-bila ataupun mana-mana. Jadi ini adalah antara contoh kata ganti nama yang ada dalam kata nama. Kelompok golongan kata yang seterusnya ialah kata kerja. Kata kerja ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Apa itu kata kerja? Baiklah, mari kita sama-sama lihat. Kata kerja berperanan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan atau sesuatu keadaan. Kata kerja dapat dibahagikan seperti berikut, macam yang cikgu jelaskan tadi, kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Apa itu kata kerja transitif? Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang mesti diikuti oleh objek untuk melengkapkan maksud dalam sesuatu ayat. Objek yang mengikuti kata kerja transitif ialah frasa nama. Contoh kata kerja transitif yang diberikan ialah menjahit, memotong, mengecat. Maksudnya di sini, dalam satu ayat yang ada kata kerja transitif perlu diikuti oleh pelengkap di bahagian belakang. Seterusnya, kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif merujuk kepada kata kerja yang tidak memerlukan objek atau pelengkap selepasnya, atau dengan kata yang ringkas mampu berdiri sendiri tanpa diikuti oleh pelengkap atau objek. Golongan kata yang seterusnya ialah kata tugas. Kata tugas mempunyai tugas yang penting di dalam ayat. Kata tugas tidak mempunyai makna, tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tata bahasa. Maksudnya di sini, kata tugas ni dia mempunyai fungsinya tersendiri dalam sesuatu ayat. Baik, fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung, menjadi penentu dalam sesuatu ayat, menguatkan lagi ayat itu, menjadi pedepan dalam sesuatu ayat, turut membantu fungsi tata bahasa dalam ayat tersebut. Kata tugas juga boleh memberi penegasan kepada sesuatu ayat, memberi penafian, boleh juga digunakan sebagai kata pembenar, kata pemeri, penanya dan penyeru. Terdapat 17 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan sesuatu ayat. Contohnya, kata hubung, kata tanya, kata seru, kata perintah, kata pembenar, kata pangkal ayat, kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemeri, kata sendinama, kata arah,
kata bilangan, kata penekan, kata pembenda dan seterusnya. Yang terakhir kata adverb. Jadi 17 jenis kata tugas ini boleh diletakkan di dalam sesuatu ayat dan ia mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Untuk kata tugas yang lebih terperinci, murid-murid boleh melihat video yang seterusnya nanti. Kelompok golongan kata yang terakhir ialah kata adjektif. Apa itu kata adjektif? Mari kita lihat bersama-sama. Ya murid-murid, kata adjektif ini kita kenali juga sebagai kata sifat. Ia boleh dikenal pasti dan dibezakan dari kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Kata sifat menceritakan sifat benda iaitu kata nama dan sifat perbuatan iaitu kata kerja. Di sini cikgu dah sediakan antara ataupun kelompok-kelompok kata adjektif yang terdiri daripada kata sifat keadaan, kata sifat warna, kata sifat untuk ukuran, kata sifat yang menunjukkan bentuk, kata sifat jarak, kata sifat menunjukkan waktu, kata sifat menunjukkan cara, kata sifat menunjukkan perasaan dan kata sifat panca indera. Jadi murid boleh melihat contoh-contoh yang telah cikgu sediakan ini. Sekian saja untuk kali ini. Semoga video pembelajaran ini mampu memberi manfaat kepada murid dan murid dapat mengetahui tentang aspek golongan kata. Jangan lupa subscribe channel cikgu untuk saksikan video pembelajaran bagi topik yang lain. Jumpa lagi.